أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terlambat, saya harap masih lagi sempat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Kullu 'am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, pengorbanan kita, haiwan sembelihan kita, dan Allah gantikan dengan yang lebih baik suatu hari nanti di akhirat kelak. Baiklah, hari ini adalah hari raya Aidil Adha yang kedua, 11 Zulhijjah. Sudah pasti dalam keadaan sekarang pukul 10 pagi, boleh jadi sahabat-sahabat yang sebelum ni mengikuti kita punya live, ada yang sibuk di luar sana. Okey, dalam suasana kita berhari raya Aidil Adha, dia tak sama macam Aidil Fitri. Aidil Adha ni kita lebih kepada beraktiviti, bersosial di masjid, tempat sembelihan, agihkan kurma, agihkan daging kan. Dalam keadaan sibuk tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Okey, sambil-sambil tunggu daging, duduk atas motor ke, kat kursi ke, sampatlah tengok sekejap kan. Baik, itu antara yang saya niatkan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit suntikan daripada Al-Quran supaya dia sentiasa menjadi elemen untuk menjinakkan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu lepas dalam siri yang pertama kita ada sebut tentang teknik menjinakkan anak dengan Al-Quran. So saya dah sentuh kenapa guna istilah jinak. Okay? Dia bukan untuk melambangkan anak kita tu buas ataupun ganas, yang kita nak kena jinak. Tak. Mungkin anak kita seorang yang baik, tapi jangan lupa bahawa dalam dirinya ada nafsu. Begitu juga dengan kita, dan diri kita ada nafsu. So yang terbaik untuk menjinakkan diri kita, nafsu kita, anak kita, nafsu anak kita ialah dengan Al-Quran. Tapi macam mana nak buat supaya dia rasa seronok dengan Al-Quran? Itu antara yang kita akan bincangkan dalam siri-siri yang akan datang. Cuma yang minggu lepas kita dah sentuh juga tentang apa yang perlu kita buat ialah meletakkan matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas yang dimaksudkan di sini ialah penentuan berapakah had umur pada waktu umur berapakah yang kita nak capai kemahiran tertentu berkaitan dengan Al-Quran. Okey, kita tak fokus lagi kemahiran tu, kemahiran yang jenis macam mana. Mungkin kita secara pukal saja, aku nak anak aku khatam 30 juzuk Al-Quran pada umur 12 tahun. Maksudnya darjah 6, 30 juzuk. Ada orang, tak boleh, anak aku tak lepas ni darjah 6. Kena bagi masa dekat dia sampai tingkatan 5. Okey, tak apa, tulis. Pada tahun 2025, aku mengharapkan anak aku dapat hafal 30 juzuk Al-Quran. So, kita pun sedialah dia punya laluan antara Ma'at Tafiz ataupun mesti tahun pertama dapat 5 juzuk, tahun kedua dapat 10 juzuk, macam tu. Sampailah tahun kelima, tingkatan 5 dapat 30 juzuk. Maknanya benda tu dalam kerangka yang betul. Bukan kita main letak, tapi last sekali kita tak ikut pun dia punya kerangka. Kita tak set up pun, kita hanya set up matlamat, tapi kita tak set up dia punya batu-batu loncatan ataupun langkah-langkah yang sepatutnya dibuat untuk capai matlamat tersebut. So kita dah bincang tentang matlamat, langkah-langkah kita tak bincang lagi. Kemudian kita ada sentuh juga tentang kemahiran secara secara umum. Dan kali ini insya-Allah kita akan bincang kemahiran demi kemahiran yang berkaitan dengan Al-Quran. Okey, baik. Sepintas lalu sebenarnya berkaitan dengan Al-Quran, asas yang paling basic ialah mengenal huruf dan menyebutnya dengan betul. Dan kita juga dah sentuh minggu lepas. Jangan kita sangka anak kita apabila boleh sebut baba, dia hanya sekadar perkataan untuk memanggil kita. Tak, di sebaliknya ialah dia sedang berusaha untuk sebut makhraj ataupun huruf ba. So
kita rasa bersyukur sebab apa? Dia bukan sekadar boleh panggil nama kita, tapi dia boleh sebut huruf ba dengan baik. Nanti disebut mama pula, dia boleh sebut huruf mim fathah, mim berbaris atas dengan baik. So itu yang kita nak. Sebab apa? Kita sebagai seorang mak dan ayah ni, kita sentiasa memantau perkembangan anak kita, anak didik kita, anak murid kita contohnya. Kita tahu, sebab apa? Sebab kita nak dia satu hari nanti dia boleh baca Quran, satu hari nanti dia boleh hafal Al-Quran, satu hari nanti dia boleh baca dengan berlagu sekian-sekian. Maknanya daripada sekarang lagi, perkembangan yang kecil tu kita dah cuba detect. Dan bila perkembangan demi perkembangan berlaku, kita sentiasa doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hari ni dia dah dapat sebut huruf ba, ya Allah, bantulah dia untuk dia dapat sebut huruf-huruf yang lain suatu hari nanti. Macam itulah. So kita akan sentiasa ikuti perkembangan tersebut sebab kita ada satu matlamat yang jauh ke hadapan. Tapi kalau orang yang tak ada matlamat tersebut, dia tengok anak dia pandai sebut, dia boleh sebut baba, mama, kan? Dia hanya sekadar BA, BA, MA, MA. Dia bukan ba fathah, ba fathah. Boleh faham tak? Dekat situ apa perbezaan di antara orang yang letak mindset nak jinakkan anak dengan Al-Quran dengan orang yang tak letak mindset nak jinakkan anak dengan Al-Quran. Baik. So untuk hari ni saja, dalam tempoh 20 minit ke 30 minit, saya pun tak berharap untuk tak target untuk panjangkan tempoh. So dalam tempoh yang singkat ni, insya-Allah kita akan bedah kemahiran-kemahiran yang wujud berkaitan dengan Al-Quran. So kemahiran saya pecahkan beberapa kategori. Yang pertama, kemahiran berkaitan dengan bacaan. Maksudnya kena tengok, baca. Tak perlu pun kepada guna otak untuk ingat. Tak perlu guna otak untuk proses. Okay, clear? Sekadar baca. Bila sebut baca, maknanya dia ada kaitan dengan lidah, bibir, gigi, gusi, semua. Okay? Bukan sekadar, kalau kita baca bahasa Melayu, maknanya kita boleh baca macam tu kan? Baca betul dia punya apa ni? Sebutan. Okey. Dalam bahasa Melayu pun ada kaitan dengan lidah, apatah lagi dengan bacaan Al-Quran. So ni dari sudut bacaan. Sudut yang kedua, kemahiran dari sudut yang kedua, kita tak pergi lagi ya. Dalam bacaan tu ada berapa pula kemahiran. So sekarang kita pindah yang kedua dari sudut ingatan. Maksudnya bila sebut dengan berkaitan dengan Al-Quran, ada orang dia nak sekadar boleh baca Al-Fatihah. Ada orang dia nak anak dia boleh hafal Al-Fatihah. Okay, clear? So ni sudut yang kedua, hafalan. Maknanya guna otak dia, asah otak dia supaya ingat. Ini kemahiran kedua berkaitan dengan Al-Quran. Dan kemahiran yang ketiga ialah kemahiran proses maklumat. Proses ayat yang dihafal, ayat yang dibaca. Okay? Tak kisahlah input dia daripada hafalan ataupun bacaan, tapi dia kena proses. Okay? Ni elemen yang ketiga, sudut yang ketiga. Baik, kita patah balik untuk elemen yang pertama dari sudut bacaan. Dari sudut bacaan, kita akan perincikan daripada serendah-rendah sampailah setinggi-tinggi. Serendah-rendah macam kita dah sebut tadi tu, yang pertama, dia dapat sebut huruf dengan baik. Maksudnya huruf ba, mim, kita tak bariskan dia lagi tu. Okey, tu level yang pertama, paling rendah. Level yang kedua, huruf yang diletakkan baris. Boleh sebut a, hamzah, fathah, ba fathah, B, ba kasrah. Huruf ba berbaris di bawah. Ini kemahiran kedua selepas sekadar huruf. Kemudian huruf yang ditempek baris, atas, bawah, hujung, sabdu, syaddah, semua-semua tu. Baik. Bila huruf tadi ni berbaris, kemudian kita gabung dengan huruf yang lain, biasanya dalam Al-Quran untuk membentuk satu huruf yang paling majoriti sekali, untuk membentuk satu kalimah, satu lafaz, kena ada 3 huruf. Ada yang 2 huruf. Contoh mim, nun. Mim dah boleh jadi satu perkataan. Tapi majoritinya 3 perkataan. Sebab apa? Dia asas kalimah dalam Al-Quran biasanya datang daripada 3. Contoh, kalau huruf ba sambung dengan alif, sambung dengan ba, jadi babun, baba. Okey, jadi satu perkataan. Pintu. Nampak tak? So, ba, alif, ba. Dah. Dia dah kenal dah ba. Dah kenal dah alif. Kemudian dia ulang balik sebut ba. Oh, baru dia tahu. Bila gabung 3 benda ni, makna dia ialah pintu. Sebutannya ialah babun. Ataupun bab. Okay. So, ini level ketiga. Cantuman di antara 3 huruf untuk membentuk satu perkataan. Level ketiga. Jadi dia boleh baca.
Inilah yang ada dalam buku Qiraati ataupun Muqaddam ataupun Qaidah Nuraniyah untuk level gabungan huruf-huruf membentuk satu kalimah. Okey. Sekarang ni naik pula level gabungan kalimah. So mungkin gabungan kalimah sekadar dua saja. Kalimah pertama, kalimah kedua. Okey, nampak tak? Min bab. Okey. So min satu kataan, bab satu kataan. Tapi kita takkan baca mim babun, tak boleh. Sebab apa? Dalam kaedah Arabiyah dia kena bagi kasrah ba tadi ni. So dia jadi mim babin. Okey. So dekat sini gabungan di antara dua perkataan. Tapi adakah dua perkataan ni membentuk satu ayat? Belum tentu. Okey. So yang penting gabung perkataan dulu. So ni level seterusnya. Okey, level seterusnya selepas complete dapat baca satu perkataan. Kemudian dapat baca dua perkataan, dapat baca tiga perkataan. Kalau kita tengok dalam Muqaddam, kalau kita tengok dalam Qiraati pun memang dia bagi benda tu step by step. Tak mungkin dia terus-terus datang Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kena belajar dulu ba sebut dia macam mana. Ba bagi kasrah sebut macam mana. Sehinggalah sekali dia boleh baca satu ayat yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. So lepas level gabung dua perkataan, level gabung tiga perkataan, akhirnya wujudlah level gabung beberapa perkataan untuk satu ayat yang lengkap. Sebab benda yang baca tadi ni kita nampak dia sekadar tu saja kadang-kadang, tapi sebenarnya dia jauh lebih daripada itu lagi, ialah dia sedang melatih kita supaya dapat memahami apa yang kita baca. Sebab itulah kita bukan sekadar nak tahu perkataan, kita nak tahu apa makna perkataan tersebut, dan bila perkataan gabung perkataan, apa makna ayat tersebut. Baik. So kita ketika didik anak kita dah pandai baca Qiraati 3, maknanya dah boleh gabung 4-5 perkataan kan. Boleh baca satu baris dengan baik, satu muka surat dengan baik. Kita jarang terfikir sebenarnya di sebalik anak kita dah pandai membaca ayat Al-Quran, sebenarnya kita kena terapkan juga pandai tahu makna Al-Quran. Sebab dia pun sama juga dalam konteks membaca. Sama. Sebab apa? Untuk faham kena baca. Tapi dia mungkin step yang akan datang lepas daripada tu lagi. So habis satu ayat, barulah step gabung beberapa ayat. Okey, lepas step gabung, barulah step satu surah. Sebab itulah kita tengok anak kita lepas boleh baca satu ayat, kemudian dia boleh baca pula sampailah satu surah yang pendek. Sebenarnya itu level yang ditetapkan dalam pembacaan dari sudut baca Al-Quran. Bila kita set, inilah level-level yang ada dari sudut pembacaan, barulah kita dapat tengok perkembangan demi perkembangan. Maknanya kita bukan sekadar anak kita daripada dulu sampai sekarang, daripada darjah 1 sampai darjah 5, asal menghadap kita, dia hanya akan baca setengah muka surat. Maknanya tak ada peningkatan level. Mungkin dulu-dulu nak baca setengah muka surat ambil masa 1 jam. Tapi bila dia dah cekap, dia baca setengah muka surat tu dalam tempoh 1 minit saja. Dia main menghadap kita, baca setengah muka surat, dia balik. Maknanya tempoh dia dengan Al-Quran tak sampai seminit, tak sampai 2 minit, dia bersurai. Dan kita pun masih membiarkan untuk level tersebut dihadkan. Sebenarnya kalau dah cekap baca sampai tahap tu, tak payahlah baca setengah muka surat. Bacalah satu muka surat, bacalah satu surah terus, bacalah suku, juzuk terus. Sebab apa? Sebab kita letakkan level. Bila kita tak letakkan level, dia dah setakat boleh baca, dah lah. Itu yang kita tak nak. Okay? Jadi bila kita tahu level tu ada banyak, barulah kita cuba nak kejar level yang lebih atas. So apa level? Bila anak kita dah boleh baca satu surah Al-Quran dengan baik. Sebab kalau boleh baca satu surah Al-Quran dengan baik, maknanya surah-surah yang lain pun akan boleh baca dengan baik. Biasanya macam tu. Melainkan ada beberapa perkataan dalam Al-Quran yang dia unik. Maknanya dia jarang-jarang berlaku dalam hukum tajwid. Okey, selesai ni saya dah mula sentuh ni. Sekarang ni bila dah boleh baca, sebenarnya di sebalik pembacaan huruf demi huruf, perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, kita juga perlu terapkan supaya anak kita dah mula belajar tentang tajwid. So sekarang ni daripada level pembacaan tadi ni, kita selitkan dalam level-level yang tadi tu untuk dia mula mengenal tajwid. Sebab bila selesai makharijul huruf, masuk pula tajwid.
Tajwid ni ialah hukum pada setiap huruf yang berbaris. Huruf tak ada baris, tak ada hukum. Bila dia ada baris, digabung dengan huruf-huruf berbaris ataupun huruf mati yang lain, dia akan membentuk hukum tajwid. So kat sini pula kita belajar hukum tajwid demi hukum tajwid. Mungkin yang paling asas sekali hukum yang 5 itulah kan. Idgham, izhar, ikhfa, iqla'. Kemudian barulah masuk mat-mat pula, jenis-jenis bacaan yang apabila ada padanya alif, waw ataupun ya, nak panjang 2 harakat ke, nak panjang 4 harakat ke, 5 harakat ke, 6 harakat ke. So benda ni ada dalam level selepas pandai membaca dan boleh juga diselitkan ketika sedang belajar membaca Al-Quran. Okey, boleh belajar tajwid sambil-sambil. Dan ada orang dia tak fokus pun nak baca dengan baik, tapi dia dah terus belajar tajwid. Secara tak langsung dia pandai baca. Tak ada masalah sebab kedua-duanya duduk dalam sudut yang sama, iaitu sudut bacaan Al-Quran. Okey, baik. Berkaitan dengan level sudut bacaan, kemudian sentuh bab tajwid. Lepas tajwid, dari sudut baca, yang ni pun jarang orang terapkan, iaitu baca makna Al-Quran. Dia tetap dalam sudut bacaan. Dia tetap kemahiran berkaitan dengan Al-Quran. Maknanya ni adalah sudut yang paling senang. Tak tunggu dia baca, boleh baca surah Fatihah dengan baik pun, dia yalah, anak kita kalau dah pandai baca teks Rumi, okey, darjah 3, tak pandai lagi qiraati mungkin. Tapi kalau bagi buku tulisan Rumi, buku cerita ke apa, dia dah pandai baca dah. So terapkan siap-siap untuk sudut yang pertama, iaitu pandai baca terjemahan Al-Quran. Sebab apa? Dia adalah salah satu kemahiran berkaitan Al-Quran dari sudut bacaan. Dan jarang diterapkan kepada anak-anak. Sebab itulah, bila kita tengok anak kita dah pandai pun baca Al-Quran, dah khatam pun Al-Quran, dia tidak ada semangat untuk baca makna Al-Quran. Bila datang bulan Ramadan, dia akan kejar untuk habiskan khatam baca Al-Quran. Tapi dia tidak terfikir untuk baca makna Al-Quran. Sebenarnya, untuk baca makna Al-Quran, tak perlu tunggu khatam pun. Dia macam baca buku cerita. Rasa teringin nak baca cerita pasal lembu, bacalah surah Al-Baqarah. Contoh kan. Nak baca, nak teringin nak dengar cerita pasal kiamat, berapa banyak surah-surah tentang kiamat. Nama kiamat saja dalam Quran banyak digunakan untuk nama-nama surah. Okey, so ni cerita. Nak faham cerita, bacalah dia punya terjemahan. So dia juga adalah salah satu kemahiran. Dan kemahiran dari sudut membaca makna Al-Quran juga ada peringkat dia. Yang pertama, mungkin kita baca makna satu lapis saja. Yang kedua, kita baca makna sekali dengan syarahan. Syarahan pula, mungkin syarahan hanya sekadar menggunakan Al-Quran ataupun ayat-ayat yang lain untuk memberi makna kepada ayat tersebut. Level seterusnya ialah gunakan hadis-hadis untuk memberi pencerahan kepada ayat tersebut. Tadi guna ayat untuk syarahkan ayat. Yang kedua, gunakan hadis untuk syarah ayat tersebut. Level ketiga ialah himpun kata-kata ulama ataupun syarahan ulama, para sahabat untuk ayat tersebut. Ini level ketiga. Dan semua tu ada dalam kitab tafsir. Okey, baik. Habis level sudut bacaan. Sebab itulah ada bacaan makna Al-Quran, kemudian kita ada bacaan buku tafsir Al-Quran. Okey, banyak sekarang ni. Berapa banyak tafsir Al-Quran tak tahu, dan dia pula dipecah-pecahkan. Sekarang ni siap ada ensiklopedia Al-Quran. Maknanya dia bukan sekadar syarah dari sudut Al-Quran, dari sudut hadis, tapi dia pergi sampai ke sains. Dunia hari ni punya teknologi dimasukkan sekali dalam pemahaman bacaan kita dekat makna Al-Quran tersebut. So ni level-level yang kita boleh capai dari sudut bacaan. Okay, sekarang kita pindah dari sudut hafalan pula. Okey, baik. Dari sudut hafalan, ramai yang letak dia punya mindset nak hafal 30 juzuk, nak hafal satu surah sekian-sekian. Okey? Betul. Tak salah. Tapi sebenarnya di sebalik sudut hafalan tersebut, maksudnya baca sampai ingat, dia ada banyak lagi kemahiran-kemahiran berkaitan dengan ingatan. Okey, baik. So sekarang ni kita step by step syarah ataupun kupas. Apakah kemahiran berkaitan dengan hafalan Al-Quran? Hafalan yang pertama, yang paling asas sekali ialah hafal ayat. Dapat hafal ayat itu adalah satu kelebihan. Yang kedua, dapat hafal level lah ni, level.
Kan? Mungkin kecil-kecil dapat hafal ayat pendek je. Kalau rasa takut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, nak mula apa-apa baca bismillahirrahmanirrahim. Dia ayat Quran. Level pertama. Level kedua, habis satu ayat, maksudnya habis level ayat, masuk level surah. Masuk level surah. Maksudnya dapat hafal satu surah Al-Fatihah. Ya, dia adalah satu kelebihan, satu pencapaian. Okey, surah-surah pendek yang lain kita letakkan di level. Habis surah pendek, surah yang sedikit panjang. Surah pendek ni maksudnya 3 baris habis satu surah. 5 baris habis satu surah. Ni surah pendek. Surah panjang pula, surah bukan panjang lah, separa panjang, medium. Maksudnya surah yang lebih daripada satu muka surat. Contoh, okey, tapi tak lebih daripada 3 muka surat. Contoh, kebanyakan surah-surah dalam juzuk terakhir. Daripada juzuk 28, 29, 30, setengah juzuk 30 yang awal tu kebanyakannya surah medium. Maksudnya antara satu muka surat ke 3 muka surat. So, level kedua dalam bab hafalan maksudnya hafal surah-surah ni. So, tak pelik, kebanyakan institusi tahfiz nak lagi yang peringkat yang meraihkan peringkat pendidikan yang baik, biasanya dia akan mulakan dengan belakang. Saya ambil sampel yang paling dekat dengan saya ialah Institut Tahfiz di Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah, dan juga kebanyakan ma'had tahfiz di Saudi, dia jarang mula dengan juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, dia punya susunan untuk budak-budak tu menghafal 30 juzuk. Tak. Susunan dia akan mula daripada Qul a'udzu birabbin nas. Al-Fatihah tu tak apalah. Kemudian Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu birabbi, Qul huwallah. Dia akan mula macam tu. Sampai lah kali dia berjaya hafal surah An-Naba. Amma yatasaalun. Dapat hafal satu juzuk. Tapi dia bermula dengan surah-surah pendek lah. Kemudian masuklah surah satu muka surat. Kemudian surah yang satu muka surat setengah. Kemudian bila masuk juzuk 29, kebanyakan surah ada yang 2 muka surat. Okey lah lagi. Daripada setengah muka surat, lepas tu satu muka surat, sekarang ni satu muka surat setengah, kemudian jadi 2 muka surat. Ini adalah level-level dalam pencapaian menghafal surah. Tapi kalau kita tak set benda tu, kita tak tahu, nak hafal surah, nak hafal Quran, jenuhnya. Tengok kan, mula-mula juzuk surah Fatihah. Tak apalah, tak sampai pun satu muka surat, 5 baris je. Elok masuk Al-Baqarah. Anak-anak yang mula nak menghafal ni, ya Allah, Al-Baqarah ni mau nak dekat 3 juzuk. Kan? Jenuh nak menghafal. So dia rasa beban. Tapi kalau kita mula daripada belakang, mula daripada surah-surah yang pendek, so dia jadi satu batu loncatan untuk kita mempunyai kemahiran menghafal yang baik sebab kita ikut dia punya level pendidikan tersebut. Okey. So bila dah habis medium level, barulah kita pergi kepada yang up level. High level maksudnya dia hafal terus surah-surah panjang. Surah-surah panjang ni maksudnya 3 muka surat ke atas lah. Dan boleh jadi tu juga, kita boleh pecahkan lagi. Surah-surah panjang ni pun pecah 2. Ada yang panjang-panjang betul, ataupun yang panjang tu atas daripada 5 muka surat sehingga 10 muka surat. 5 hingga 10 muka surat. Ada yang atas pada 10 muka surat. Maksudnya dia nak dekat 1 juzuk. Punya panjang dia tu hampir sampai 1 juzuk. 10 muka surat ke atas. So inilah level-level yang ada dalam hafalan Al-Quran. So mungkin kita tak sampai level tinggi, paling kurang kita ada level pertama. Level pertama apa? Surah-surah pendek. Jadilah nak buat modal untuk tarawih tahun depan. Itulah. Sebab tahun ni kita dah berlatih dah. Kan? Disebabkan PKP kita kena jadi imam, kan? Anak kita kena ganti sekali-sekala jadi imam. So kita dah latih untuk hafal surah-surah penting, surah-surah pendek tadi ni. Tapi tahun depan takkan kita nak ulang benda yang sama kalau ditakdirkan Allah masih lagi tak boleh semayang dekat masjid. Contoh macam baru-baru ni. So sekarang ni kita dah ada pencapaian yang baru. Kita dah berjaya hafal surah yang 2 muka surat. Contohnya surah Al-Mulk. Kan? Surah-surah yang lain dalam juzuk yang sama, juzuk 29. Sama juga 2 muka surat ataupun 1 muka surat setengah. Senang je insya-Allah. Okey. So inilah level-level yang kita boleh capai dalam sudut hafalan. Okey, baik. Okey, dari sudut hafalan, ada orang yang level dia agak advance. Dia bukan sekadar hafal satu surah, tapi dia dapat combinekan hafalan tersebut dengan data-data yang disimpan. Contoh, sila baca surah yang ke-101. Terus dia tangkap surah sekian-sekian. Sila baca surah kedua, ayat kelima, dia boleh tahu dekat mana. Tapi yang ni saya gabungkan, dia bukan sekadar hafalan surah-surah tadi ni, tapi dia adalah proses. Dia proses. Tapi boleh juga nak dimasukkan dalam hafalan. Sebab apa? Memang kena hafal nombor tersebut.
Surah kelima. Surah apa? Sebab nombor tu nombor 5 tapi surah tu surah apa? Nampak tak? So ni juga adalah kemahiran dari sudut hafalan. Dia menghafal nombor surah dan nombor ayat. Ni kelebihan. Ini antara kemahiran. Dan saya ada kawan-kawan yang macam tu walaupun saya tak ada kemahiran tersebut. Saya tak mampu sampai level tu lagi. Kan? Okay? So ni kemahiran yang boleh dilatih dan akhirnya kita dapat. Mungkin tak dapat 30 juzuk. Dapat beberapa surah dan ayat. Okey lah. Paling kurang, kalau nak buka Yasin surah yang keberapa dia memang dah tahu dah. Kalau Yasinnya surah sekian-sekian. Kan? Dia tahu. Kalau Yasin je muka surat sekian tu kemahiran dari sudut hafalan sebenarnya. Sebab dia hafal nombor muka surat, nombor surah, nombor ayat. Dia duduk dalam sudut hafalan. Kalau tak dapat semua, dapat sebahagian pun jadilah. Sebab kemahiran hafalan ataupun kemahiran mengingat nombor ayat, nombor surah tadi ni akan digunakan dalam sudut yang ketiga, iaitulah sudut proses Al-Quran. Okey, baik. So, habis dari sudut hafalan. Kita pindah yang ketiga, sudut proses. Dan sudut ni antara sudut yang paling luas. Dan sudut inilah yang mewujudkan elemen-elemen ataupun ilmu-ilmu baru berkaitan dengan Al-Quran. Zaman Nabi Muhammad SAW, jangan terkejut tak ada lagi istilah hukum tajwid. Mad asli, mad iwad, idgham, iqlab, mana ada istilah tersebut. Tapi dia muncul selepas daripada wujudnya satu golongan yang menggunakan proses, yang menggunakan sudut ketiga, iaitulah proses maklumat berkaitan dengan Al-Quran. Okey, barulah diwujudkan satu ilmu ataupun disiplin yang baru, ilmu tajwid. Okey, ilmu istinbat hukum daripada Al-Quran keluar jadi usulul fiqh. Contoh, kemudian jadi usulul tafsir. Sebenarnya input yang diambil daripada Al-Quran. Inilah dia proses Al-Quran. Kemahiran proses Al-Quran adalah kemahiran yang ketiga. Dan kemahiran ini adalah kemahiran yang paling luas. Tak mungkin dihentikan. Tak mungkin. Sebab apa? Dari satu zaman ke satu zaman akan ada penerokaan yang baru berkaitan dengan Al-Quran. Dan asasnya telah pun ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat Qurunul Mufaddalah yang awal. Maksudnya kita guna balik basic-basic yang tadi tu, kita wujudkan satu lagi sudut ruangan yang baru. Zaman kita kecil-kecil dulu, minta maaf saya lahir 84. Ketika saya darjah 1, mana ada lagi Al-Quran harfi-harfi. Maksudnya dia pecahkan untuk kita faham kalimah demi kalimah, huruf demi huruf, makna dia tu. Dia tulis ayat Quran kat atas, makna dia dah ada siap-siap dah dekat bawah. Tak ada lagi zaman tu. Dan zaman tu pun tak ada lagi Quran tajwid. Maksudnya dia buat Quran tu kosong. Maksudnya ada ayat Quran, tepi tu bingkai, yang tu saja. Kan ada baris pun tak berwarna. Tapi disebabkan ada teknologi, orang cuba proses maklumat ataupun data yang dibekalkan oleh Al-Quran maksudnya zaman terdahulu, dia cuba sesuaikan dengan zaman sekarang untuk mudahkan tajwid, bacaan Al-Quran bertajwid. Kita buat baris-baris tadi ni berwarna. Okey, gabungan di antara mim, mati dan ba, warnanya hijau sebab nak melambangkan iqlab. Contoh. Okey. Nun mati dan ba jadi iqlab, minta maaf. So, ni teknologi, ini adalah penerokaan. Sebab apa? Sebab dia menggunakan sudut yang ketiga, proses Al-Quran. Dan proses ni juga sebenarnya tak perlu kepada kita kena pegah otak kita munculkan yang baru. Tak. Gunakan yang sedia ada pun dah sangat hebat. Contohnya, saya bagi contoh Sudut yang pertama, kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut yang sama juga, kita baca makna dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian dari sudut hafalan, kita pun cuba hafal Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi dari sudut proses tu, apa dia? Kat proses ni lah kita cuba nak jinakkan otak kita tu. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, makna dia terus terlintas dalam fikiran kita. Bila baca Alhamdulillahirrabbilalamin, mulut yang baca Alhamdulillahirabbilalamin, tapi otak dah proses dah makna dia ialah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itulah sudut yang ketiga yang nak dibangunkan dalam diri kita. Kita proses makna Al-Quran ketika kita baca lafaz
Al-Quran dalam bahasa Arab tersebut. Dia adalah proses. Okey, kemahiran tersebut. So, kemahiran yang paling asas sekali ialah kemahiran untuk mendatangkan makna Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Datangkan makna dalam fikiran ketika membaca Al-Quran. Level pertama. Level kedua, baca makna dan tadabbur. Level kedua. Dan teknik tadabbur juga luas. Okey? Dan kita boleh guna teknik yang paling mudah sekali ialah baca satu saja perkataan dan timbulkan persoalan daripada perkataan ataupun ayat tersebut. Okey? Satu perkataan rasanya tak susah. Dan inilah yang insya-Allah saya akan wujudkan kelas. Kita kupas satu saja perkataan. Contoh alhamdu. Alhamdu maknanya apa? Dalam Al-Quran ada berapa? Dekat mana? Kemudian di setiap ayat-ayat yang ada perkataan alhamdu, kalau kita gabungkan, jalinkan, dia boleh wujudkan konsep apa? Dia boleh jadikan apa dalam hidup kita? Nampak tak? Kemudian kenapa setiap kali jumpa dalam Al-Quran alhamdulillah? Kenapa tak ada alhamdu yang lain? So benda ni akan menyebabkan otak kita proses maklumat yang kita dapat daripada Al-Quran tadi ni. Okey, secara tak langsung kita sebenarnya tadabbur, kita mengkaji, kita menghayati Al-Quran. Inilah sudut yang ketiga yang akan sama-sama kita lalui selepas ini. Sebab sudut yang pertama dah ramai orang terokai. Sudut yang kedua juga dah banyak ma'had tahfiz. Tapi sudut yang ketiga insya-Allah saya harapkan mudah-mudahan dia jadi satu gelombang baru yang besar. Macam mana kita nak ajak orang ramai supaya tak payah hafal pun tak apa, tak payah baca banyak-banyak pun tak apa. Yang penting kita dapat proses dengan baik Al-Quran tersebut. Tak banyak satu perkataan pun jadilah. Sekurang-kurangnya dia dapat menjinakkan diri kita dengan Al-Quran. Okey, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dari ketiga-tiga sudut tadi ni, kita dapat tengok kita sebenarnya nak capai level yang mana satu dari ketiga-tiga sudut. Dan ketiga-tiga sudut ni boleh jalan serentak sebenarnya. Tak perlu pun habis pandai dah semua sekali sudut bacaan barulah nak menghafal. Habis dah pandai menghafal 30 juzuk barulah nak proses maklumat. Okey, dari sudut proses. Dari sudut proses ni pun sebenarnya saya tak cerita habis lagi ni. Yang pertama baca, lalukan makna dia. Yang kedua tadabbur. Yang ketiga istimbat hukum. Okey, yang keempat ialah kemahiran petik Al-Quran. Bila sebut tentang sekian-sekian isu, dia tahu nak petik ayat tu dekat mana. Kemahiran ni biasanya ada pada penceramah-penceramah. Okey, biasanya bila dia nak penceramah, contoh saya bagi contoh. Bila sampai bulan Rejab, sibuklah Isra' Mi'raj. Sebenarnya penceramah-penceramah agama kita dah ready dah nak petik ayat Al-Quran dekat mana berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Surah Al-Isra' contoh kan, ada ayat yang lain. Bila sampai bulan Ramadan, ayat-ayat Quran mana yang berkaitan dengan Ramadan? Sekarang ni Aidil Adha, sembelihan. Ayat mana yang berkaitan dengan sembelihan? So benda-benda ni adalah kemahiran petik ayat Al-Quran. Tapi adakah kita hanya ingin menunggu peristiwa barulah kita nak petik ayat Quran? Tak. Kita jadikan dia satu kemahiran yang sebati dalam hidup kita. Sebab setiap hari kita berurusan dengan manusia. Contoh, kalau kita pergi bank, cerita tentang kewangan, apakah ayat-ayat berkaitan dengan kewangan? Kita pergi pasar, kita beli ikan. Sebenarnya ikan ada cerita dalam Quran? Ada. So kita terus terlintas, rasa macam nak baca lah, rasa macam nak carilah pasal ikan dalam Quran. Sebenarnya benda tu, kalau kita pupuk, dia boleh jadi satu mainan dalam hidup kita. Game tentang Al-Quran. Jumpa satu perkataan, rasa nak cari dalam Quran. Jumpa benda, terfikir satu benda, nak cari dalam Quran. Dia satu game. Tak payah tunggu peristiwa, tak payah tunggu ceramah baru kita nak pandai petik ayat Quran. Kita sendiri sebenarnya boleh mempunyai kemahiran tersebut. Dan hari ini dah macam-macam teknologi. Tak payah nak kata cari buku indeks Al-Quran. Ada jenis Quran dulu-dulu kalau kita tengok Quran terjemahan, ujung dia tu ada indeks. Indeks tu pula nak dekat 100 muka surat. Sebab apa? Kalau dia tulis kat situ Alhamdu, dia akan nyatakan Alhamdu ada dalam surah sekian, ayat sekian, surah sekian, ayat sekian, diulang sebanyak berapa kali. Dia jadi indeks Al-Quran pula. Okey, tapi hari ni tak payah ada buku tu pun tak apa dah. Dalam apps Al-Quran,
yang biasanya kita download letak dalam Quran tu pun dah berlambak. Cuma kita teroka tak teroka sahaja apa yang ada dalam apps tersebut. Dan insyaAllah lepas ni pula saya akan wujudkan satu lagi kelas semata-mata untuk kita ajak orang ramai kuasai apps Al-Quran dalam handphone masing-masing. Bukan sekadar kita pandai godek-godek Facebook, Instagram saja kan untuk buat duit income dalam hidup kita. Sebenarnya apps Al-Quran